Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera. Okey, jumpa kita sekali lagi pada malam ini seperti yang dijanjikan. Kita akan menjemput seorang peguam syar'i hipster namanya. Okey, Tuan Muhammad Syarafi bin Muhammad Saleh yang saya percaya sudah pun bersedia, tapi kita akan on live tepat jam 8 malam. Okey, siapa yang sudah menonton dan sedang berada di dalam siaran live, mohon kongsikan video ini, panjang-panjangkan supaya kelihatan di media sosial masing-masing. Tajuk ni famous, tajuk yang sangat-sangat diharapkan dapat dikongsi oleh peguam syar'i. Okey, domestic violence. Apa tu domestic violence? Kalau berlaku domestic violence, macam mana kita nak tentukan sama ada kita bahagia ataupun derita? Okey. Dan jika ada soalan-soalan yang mungkin hendak ditanya semasa sesi live bersama dengan peguam syar'i kita, boleh juga ditanyakan terus semasa live, dan mungkin jika berkesempatan peguam syar'i tetamu jemputan kita akan terus menjawab soalan-soalan yang diajukan. Okay, hai, sekali lagi siapa yang baru masuk dan baru pertama kali berada di page ini, saya perkenalkan diri saya. Saya Rabiatul Adawiyah Ramli, peguam syar'i juga. Okay, saya buat live ni kerana terlalu banyak soalan-soalan yang ditanya sama ada sebelum ataupun semasa PKP ni, terlalu banyak, yang mana soalan-soalan tu lebih kurang sama. Jadi saya mendapat satu idea untuk buat secara live, yang mana bila kita berjumpa secara live, kita jawab terus soalan-soalan yang mungkin ditanya, mungkin video ini akan terus tersimpan di dalam page ini yang mungkin boleh dijadikan rujukan pada masa akan datang. Okey, lagi 2 minit insyaAllah Tuan Syarafi kita telah pun bersedia insyaAllah. Jangan lupa, jangan malu, jangan segan, boleh tanya direct. Ini sahaja peluang yang ada. Jangan kata akak tak payung. Okey. Mahkamah tutup, ya betul. Tapi kita boleh tanya direct sahaja secara live insyaAllah. Okey. Okey, dengan itu dipersilakan tetamu jemputan istimewa kita pada hari ini, iaitu Tuan Muhammad Syarafi bin Muhammad Saleh berada bersama dengan kita. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Apa Rabbi. khabar? Baik, Alhamdulillah. Dia punya mukadimah tu, Masya Allah, Tabarakallah. Segan saya ni buatnya. Aduh, mestilah. Aduh, Kita berpeluh-peluh dah ni. nak kongsi. Apa, sama juga ni, berpeluh-peluh juga. Berpeluh panas dengan tajuk ni sebenarnya. Ramai sangat. Panas, semua ada ni, semua ada. Semua ada. Panas tak sabar lagi sejuk. nak kongsi. Okey. So malam ni dijemput sekali lagi. Makin sihat makin sihat tu. Tempoh PKP ni macam ni lah. Kita duduk di rumah, tak ada apa nak buat. Jadi kita buat macam ni lah, perkongsian lebih kurang macam ni. Supaya semua orang yang tengok ni dapat manfaat, dapat ilmu sebersikit ke tak? Betul. Kita pun tapi kalau boleh tak naklah serius sangat kata tu kan. Betul, santai-santai je. Itu yang kita, kalau serius-serius kita pergi mahkamah. Kan, kalau serius saya kalau lawan dengan Tuan Syarafi pun kita serius je. Serius, dia kat mahkamah je lah. Luar mahkamah macam ni lah, kita boleh kawan. Okey, tapi kalau ada yang bertanya kita boleh terus jawab insyaAllah Tuan Syarafi? InsyaAllah boleh. Kalau ada persoalan daripada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan tajuk yang kita nak bincang ke sembang? Saya rasa lebih kurang sembang lah kot. Kalau bincang ni macam serius sangat. Sembang lah, sembang. Untuk disembangkan, tinggal kat komen lah. Dapat input tu. Itu yang penting tu. Dalam masa yang sama, santai-santai, sembang-sembang, kita dapat ilmu.
Kan. Betul. Okey. Ilmu ni insyaAllah lah Kalau boleh. kita kongsi Okey, saya berdasarkan rasa kepada ni lah. boleh. Reality ya tuan? Macam mana? Yang domestic violence ni adalah reality ya tuan ya? Ya, realiti memang berlaku dalam rumah tangga masa kini. Lagi-lagi tambah pula time PKP ni, ya Allah, menjadi-jadi. Ya betul. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, kita mulakan dulu dengan, kadang-kadang mungkin orang tak tahu domestic violence ni bahasa Inggeris kan. Bahagia atau derita tu ada yang faham. Domestic violence ni apa? Nak Google lain pula ke ataupun malas lah pula. Okey, alang-alang tu terus je. Terangkan apa maksud domestic violence ni Tuan Syarafi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Awin. Hari tu saya collaborate dengan Puan Awin. Hari ni Puan Awin pula collaborate dengan kita. So maknanya dia ada check and balance kat situ. Baik. Menjawab kepada persoalan yang dikemukakan tu berkenaan dengan apa tu domestic violence. Baik, Puan, untuk pengetahuan sidang penonton yang dirahmati Allah, saya merujuk kepada section 2. Domestic violence ni bahasa orang putih. Bahasa rasmi kita adalah keganasan rumah tangga. Okay, dalam section 2, Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994, dia ada menjelaskan berkenaan dengan maksud keganasan rumah tangga ni. Maksud dia kat sini ada dipecahkan kepada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 maksud dia. 5 maksud yang dipecahkan tu maknanya dia nak bagi tahu perlakuan ni ataupun mana-mana perbuatan tu boleh dikira sebagai keganasan rumah tangga. Baik, yang pertama dia kata secara sengaja atau dengan disedari. Meletakkan atau cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan, kecederaan fizikal. Itu yang pertama. Mana pecahan dia yang pertama. Okay, pecahan yang kedua, dia kata menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal. Maksudnya dia tahu benda tu. Dia tahu benda tu akan menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Itu pecahan yang kedua. Baik, yang ketiga, dia kata apa? Memaksa mangsa tu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya yang mangsa tu berhak untuk tidak melakukan. Maknanya mangsa tu ada pilihan untuk tak nak ikut benda tu, tapi pemangsa ataupun orang yang nak buat keganasan ni, dia paksa mangsa tu untuk buat. Itu pecahan dia dalam bentuk seksual lah. Ni bahaya ni. Ini yang ketiga, pecahan ketiga ni agak bahaya sikit. Dia sebab benda ni memang berlaku tapi dia range dia sedikit. So yang keempat dia kata apa? Mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa. Ni biasa. Maknanya suami ataupun isteri. Dia tak kisah. Dia tak kisah suami atau isteri, tak kisah. Sama ada suami yang buat domestic violence ataupun isteri yang buat domestic violence. Dia mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa. Maknanya mangsa tak rela pun untuk dikurung dan ditahan. Itu yang keempat. Yang kelima dia kata apa? Melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat. Mana dia ada niat untuk menyebabkan atau disedari bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan dan kegusaran kepada mangsa. Ini relate dengan harta lah. Maknanya apa yang ada dalam rumah tangga tu dia cuba musnahkan. Tu maknanya itu boleh dikira sebagai takrifan kepada domestic violence ataupun keganasan rumah tangga. Ini berdasarkan kepada peruntukan undang. Dan untuk pengetahuan sidang penonton dan juga Puan Awin, untuk tafsiran ni, kita refer kepada Akta Keganasan Rumah Tangga ni untuk undang-undang civil. Maksudnya kita ada civil dan syariah. So yang kita gunakan adalah ada tafsiran daripada civil lah. Sebab syariah dia tidak ada satu. Dia tidak ada satu tafsiran yang spesifik macam mana civil buat. Jadi kita ambil yang baik daripada civil undang-undang tu, kita implementkan dalam syariah punya ni lah. Kita punya jadi tak ada masalah lah kalau kita nak gunakan tafsiran daripada mahkamah civil. Tak ada masalah. Boleh membantu. Dia selagi mana boleh membantu hakim, maknanya kalau kata kita proceed sesuatu permohonan di mahkamah, selagi mana boleh membantu hakim untuk membuat keputusan dengan baik, bagi saya tidak ada masalah. Itu saya punya pandangan. Dan pandangan saya tidak mewakili mana-mana pihak, peguam lah. Mungkin Puan Awin punya tafsiran lain.
Yelah, kita balik lain. Dia kena tengok pada fakta kes tu juga dulu sebenarnya. Betul, ya betul. Saya setuju. Okey Tuan Syarafi, itu maksud domestic violence Domestic keganasan rumah violence. tangga yang mana Ya, kita boleh rujuk dalam section 2 Akta section Keganasan Rumah 2. Tangga Tuan Syarafi. Ya, betul. Okey, baik. Okey, seterusnya, siapa yang boleh kita clarifikan ataupun kita kena pasti dia tu adalah mangsa dalam keganasan rumah tangga ni? Siapa Boleh yang Tuan boleh kita Syarifi clarify ataupun kita kena pasti? Maknanya mengikut kepada penafsiran dan pemahaman saya sebagai pengamal undang, yang boleh kita klasifikasikan dalam keganasan rumah tangga ni sebenarnya luas. Tapi dalam konteks perkahwinan ni, kita lebih menjurus ke arah suami ataupun isteri. Maknanya suami pun boleh atau suami atau isteri. Suami pun boleh jadi mangsa keganasan, isteri pun boleh jadi mangsa keganasan. Dua ni memang tapi yang biasa kita dengar isteri lah. Okey. Jadi dia dua orang tu je, suami atau isteri? Anak pun boleh. Maknanya cuma sebab sekarang ni kita ni fokus dalam konteks perkahwinan. So maknanya yang utama sekarang ni kita pandang suami dan isteri. Anak pun boleh juga jadi mangsa keganasan. Dia selagi mana berada dalam ruang lingkup rumah tu. Rumah yang didiami lah. Okey. Jadi ada apa-apa had umur tak ditetapkan untuk kita tentukan dia ni adalah mangsa? Mungkin kalau sampai dekat mahkamah tu ini umur sekian-sekian dia tak tergolong ataupun tak terjatuh dalam domestic violence ni. Tidak, sebenarnya selagi mana dia dikategorikan sebagai mangsa, dia tidak ada sebarang usia apa yang ditetapkan kata okey ini bukan keganasan rumah tangga, bukan. Cumanya sekarang ni kita kena kelaskan ataupun kita kena pecahkan benda tu. Okey, kalau kata keganasan tu melibatkan anak ataupun kanak-kanak, benda tu dia ada di bawah satu undang-undang berkaitan dengan kanak-kanak. Maknanya kalau kata berlakunya keganasan tu kepada kanak-kanak, jadi kita boleh kelaskan okey ada satu law untuk kanak-kanak untuk menjaga hak kanak-kanak. Jadi jangan main-main untuk kanak-kanak. Tapi untuk suami dan isteri ni bila berlaku je gejala keganasan rumah tangga, so kita guna pakai berkenaan dengan tafsiran daripada undang-undang tu lah. I see. Maknanya kita kena lihat siapa yang betul, yang menjadi mangsa dulu dan baru kita boleh tentukan, betul? Ya, betul, saya setuju. Okey, jadi bila dah kenal siapa mangsa, umur dia dah tak ada had umur, jadi apa contoh-contoh domestic violence ni? Okey, untuk contoh-contoh domestic violence ni sebenarnya banyak, okey, tapi kita ambil yang biasa berlaku. Okey, untuk domestic violence ni dia biasanya berlaku dalam dua bentuk. Yang pertama sama ada secara fizikal. Fizikal ni maknanya secara nyata. Nyata ni maknanya kita tahu benda tu berlaku, sepak terajang, pukul, tampar dan sebagainya. Tu memang benda yang kita nampak. Tapi yang satu lagi ni dipanggil mentally torture. Mental torture ni dia daripada sudut akal dia dan juga emotional. Maksudnya emotional dia pun terganggu. So dua benda ni biasa berlaku dalam bentuk keganasan rumah tangga lah. Maknanya orang kata bila berlaku tu kebiasaannya yang saya nampak paling terkesan adalah bila dianiaya dari sudut mentally tu memang akan berkesan sangat ni lah. Nak berbanding dengan keganasan secara fizikal bila cedera seorang tu, bila dibawa ke hospital dan dirawat, benda tu akan hilang. Tapi bila dianiaya secara mentally, dari sudut emosional, dari sudut dia punya akal dia, benda tu akan tinggalkan kesan yang sangat lama. Adakah kategori mental torture ni boleh kita katakan sebagai depression? Boleh jadi tak? Yes, depression. Sebab tu kebanyakan kalau boleh saya kongsi sikit, mungkin Puan Awin pun ada pengalaman kendalikan pengalaman klien macam ni. Kalau boleh saya kongsikan sikit kita punya pengalaman pengendalian kes berkenaan dengan klien yang mentally torture. Dia ditorture oleh suami dia lah. Maknanya dia tak bahagia dalam rumah tangga tu. So bila tak bahagia, mungkin dari sudut bila kita tanya kenapa apa semua, nafkah apa okey, tapi dari sudut emosi dia
dia tak ada perasaan dah. Perkahwinannya sekejap je, tak lama, dalam nak masuk 2 tahun macam tu lah. So bila dia jumpa kita pun nasihatkan supaya untuk buat permohonan untuk perceraian, kaedah yang sesuai dengan dia punya situasi lah. So alhamdulillah kita dah berjaya membantu dia lah. Itu melibatkan emosional. Tapi ada yang lebih teruknya Puan Awi. Ada yang sampai tahap perlu jumpa dengan pakar sekretari. Pakar sekretari ni bukan nak kata dia gila, dia tak gila. Dia Sekretari, cuma ya. dia tak gila, tapi dia sampai satu tahap dia kena dapatkan khidmat pakar sekretari tu untuk sahkan yang dia ni mengalami depression yang teruk. Sebab bila sampai tahap depression teruk, saya ada refer dengan beberapa kawan yang bekerja dalam bidang perubatan, maknanya doktor-doktor lah. Kita ni bila kita tak tahu, kita kena refer dengan orang yang tahu. Jadi kita refer dengan doktor-doktor. Dia kata kalau orang tu sampai satu tahap depresnya melampau, dia boleh sampai tahap dia mencederakan diri. Tu yang kita tak nak tu. Lagi pula dia dah dalam tempoh perkahwinan kan, so kita tak nak lah benda tu disebabkan depression dia tu menyebabkan dia membunuh diri. Mungkin Puan Awi boleh kongsi dengan kita punya pendengar berkenaan kes dia kan. So maknanya semua orang ada pengalaman kes masing-masing. Puan Awi dengan kes Puan Awi, saya dengan kes saya. Tapi banyak saya refer dengan kawan-kawan yang bekerja di sektor perubatan. Dia orang katakan untuk orang yang depressed ni, kalau tak dirawat dengan secepat mungkin akan menyebabkan dia saya ada boleh mencederakan diri tau. Yes. Bila cederakan diri tu datangnya daripada suami. Okey. Teruskan. Bila dah ada kes macam tu cederakan diri semua, macam mana kita nak bagi tahu ataupun nak puaskan hati hakim yang dia ni adalah jadi mangsa kepada suami ni tadi. Macam mana maksudnya dia dianiaya dari sudut yang mana macam itulah. Okey, baik. Kalau mengikut pengalaman kita lah sebagai pengamal undang, dan saya yakin dan pasti mungkin ada sahabat rakan bijaksana juga sedang menonton dan ni video live ni. Kalau kata dianiaya untuk meyakinkan hakim di mahkamah, benda yang paling kita akan nasihatkan kepada anak guam adalah yang pertamanya dia kena buat report polis. Report polis ni bertujuan untuk membantu ataupun mengesahkan bahawa memang berlakunya keganasan rumah tangga dalam perkahwinan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata dia dianiaya dengan mendatangkan kecederaan pada fizikal ataupun mental. Kalau fizikal, kita minta dia untuk buat pemeriksaan kesihatan. Tak apa, tak ada kecederaan pun tak apa. Maknanya yang penting ada pernah kena pukul, kena lempang. Sebab ada suami, dia tak lempang sampai tahap cedera tau. Tapi ada suami, dia sekali lempang je memang biol. Itu kalau sampai tahap, maknanya ini memang suami yang tangan kuat tu lah. Dia lempang sekali, pam, biol. Maknanya bini memang tak ingat, lost kejap. Kalau sampai tahap macam tu, kita minta untuk dia buat pemeriksaan kesihatan dekat hospital yang berhampiran lah. Kalau kata dia buat pemeriksaan di hospital swasta, kita minta dia buat pengesahan laporan perubatan tu di hospital kerajaan supaya dapat membantu hakim waktu dia buat permohonan untuk pembubaran perkahwinan. So yang kedua, kalau mentally torture, maknanya dia punya mental dan emosi dia dianiaya, kita minta dia untuk pergi ke counselling dan juga pakar sekretari lah untuk dapatkan pengesahan. Sebab ada keadaan Pak Awi, dia cakap je dia dianiaya dari sudut mental dan juga emosi, tapi bila kita minta dia buat pengesahan, tak boleh buat benda tu sebab benda tu tak ada. Mana dia just dia create the moment, dia create the story lah. Dia nak melepaskan diri. So kita tak nak macam tu. Kita kena adil. Bila kita kena adil, kita nak benda tu ada bukti dia supaya bila kita bawa ke depan hakim yakinlah untuk buat keputusan dengan apa yang pihak pemohon tu mohon di mahkamah. Saya ada juga kes yang mana saya ni mewakili pihak lelaki, pihak suami, yang mana dalam kes pembubaran perkahwinan, dakwaan yang isteri ni tadi dia di domestic violence ni lah,
Dia kata depression ni dia dapat sebabnya suami ni tadi, sebab klien saya ni tadilah. Jadi kita perlukan bukti. Kita perlukan bukti kepada punca ni tadi. Okey. Jadi sebarang pukulan apa semua dari segi fizikal tak ada. Dia mental torture sahaja. Jadi bila dah mental torture memang perlukan pembuktian. Jadi si tadi gagal nak buktikan macam yang Tuan Syarafi cakap tadi lah. Sebab kita bukan senang kita nak dapatkan laporan daripada doktor pakar psikiatrik. Betul Tuan Syarafi? Betul. Sebab benda ni perlukan jadi kepada isteri pun tak boleh lah nak gunakan alasan. Sebab benda ni dia perlu kepada orang kata pengesahan. Sebab bila kita buat laporan, contoh laporan polis polis tu tujuannya adalah untuk pengesahan bahawa memang berlaku kejadian keganasan rumah tangga. Kalau kata kita buat laporan berkenaan dengan kesihatan, medical check up, benda tu kita nak mengesahkan daripada doktor supaya orang yang bawa autoriti lah mengesahkan, supaya kalau katalah mahkamah nak panggil kan, maknanya kalau kata dah sampai tahap dah tak boleh nak bersama dah sebab keganasan rumah tangga ni, saya rasa Puan Win, ada setengah isteri ataupun suami kalau sana, walaupun dianiaya dengan teruk dalam perkahwinan dia orang, dia masih lagi nak kekal dalam perkahwinan tu. So kalau katalah benda ni berlaku lah, maknanya dia orang bawa ke mahkamah untuk untuk buat permohonan pembubaran perkahwinan. So laporan polis yang dibuat tu adalah untuk pengesahan, supaya nanti kalau kata hakim kata siapa yang nak mengesahkan laporan ni, so kita boleh panggil orang yang mengeluarkan laporan tu untuk membantu di mahkamah lah. Tu ceritanya. Jadi kesimpulannya si isteri pun tak boleh lah suka-suka hati jadikan alasan domestic violence ni ataupun depression ni tadi alasan kepada nak bubarkan perkahwinan. Betul tak? Aniaya pula dia pada si suami. Tak boleh sesuka hati sebab benda tu akan menjadi penganiayaan pula pada suami. Sedangkan suami tak ada masalah, tapi isteri jadikan masalah, jadikan isu, dia jadikan point untuk keluar dengan alasan, mungkinlah ada alasan dia yang kita tak tahu kan. Itulah maksudnya. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tadi kita dah tahu dah contoh-contoh domestic violence tu apa. Jadi sekarang ada atau tidak tempoh masa atau apa-apa syarat untuk kita untuk relate dengan domestic violence ni tadi? Tempoh masa. Apa syarat dia? Dari sudut tempoh masa, kalau setakat amalan kita sebagai peguam, sebenarnya kalau boleh jangan terlalu lama. Sebab bila terlalu lama, mahkamah akan fikir kenapa tak buat dalam tempoh 24 jam, 48 jam, 72 jam dan sebagainya. Sebab benda tu sedikit sebanyak akan mengganggu ataupun menyukarkan sedikit kalau kata pihak-pihak nak buat permohonan pembubaran di mahkamah. So kalau kata nak dari sudut tempoh masa, bagi saya tidak. Orang kata tak ada tu mungkin tidaklah sampai tak ada, tapi kita sarankan supaya tidak kalau terlampau lama. Fasah mungkin nak kena tengok 3 bulan, itu kalau dari segi nafkah kan. Tapi kalau tengok daripada klausa yang lazim menyakiti tu, dia memang tak wujud tempoh masa kan. Tak ada tempoh masa. Jadi yang penting saya punya saranan, kita punya saranan, biar jangan terlampau lama sangat pendam, jangan terlampau sekejap tu lagi bagus lah, lagi cepat lagi bagus sebenarnya, tapi senang cerita jangan terlampau lama. Kalau dah sampai tahap suami lempang, suami sepak terajang, untuk apa kita kekal dalam perkahwinan yang toksik lah. Pada saya kalau dah berani nak naik tangan tu, rasanya dia dah tak hormat dah. Pada saya lah. Kan? Betul. Okey, baik. Seterusnya biasanya apa punca punca domestic violence ni, keganasan rumah tangga ni, punca dia apa tuan? Tuan berada di talian ke? Tuan Syarafi berada di talian ke? Pendengar-pendengar ada masalah sound ke apa ke, boleh komen sedikit. Mungkin ada masalah teknikal.
daripada Tuan Syarafi ni. Hello, Assalamualaikum. Tuan Syarafi berada di talian ke? Masih berada di talian, saya sedang menunggu. Mungkin ada masalah line sebentar tadi. Boleh dengar suara saya tak? Hello, Assalamualaikum. Hello Tuan Syarafi. Ya, saya. Saya masih di Hello. talian. Boleh dengar tak suara saya? Okey. Okey. Siaran ada masalah, putus-putus and hang. Okey. Saya boleh dengar suara Okey, tak Puan apa. Awin. Kita ulang semula. Ha. Okey, sekarang ni dah clear. Tadi langsung tak gerak, dia statik je tadi. Okey, tadi ada masalah line. Kita teruskan. Boleh Minta Tuan maaf Syarafi? kepada yang menonton sebab saya tengok viewer Puan Awin ni boleh tahan juga ni. Makin lama makin bertambah ni. Memang tajuk ni agak panas sebenarnya. Dia kerana tajuk. Tajuk panas. Alhamdulillah. Tajuk Ni semua tu main berkat peranan. daripada sokongan, support daripada followers sebenarnya. Yes, betul. Tajuk main peranan. Okey, boleh kita teruskan Tuan Syarafi? Boleh. Tak ada masalah. Okey, Teruskan. baik. Okey. Biasanya apa punca domestic violence ni? Punca domestic violence, kalau kita nak tengok dari sudut orang kata rumah tangga, puncanya kita boleh katakan biasanya tidak ada ilmu yang mencukupi lah untuk mengawal selia ataupun inilah mengemudi rumah tangga itu sendiri. Sebab dari sudut punca ni, yang pertamanya saya nampak dari sudut emosi. Emosi ni tak kisah sama ada suami atau isteri. Emosi ni lebih kepada panas baran, hot temper lah. Bila panas baran, kalau setakat ni lah Puan Awi, alhamdulillah lah saya masih belum lagi sampai tahap panas baran. Dan saya nak minta auzubillah min zalik, minta dijauhkan saya tak ada emosi panas baran. Tuan panas baran ni sampai itu jumpa saya Nauzubillah, minta jauh. Saya kata saya dah bagi tahu dekat saya punya isteri, saya kata minta jauh lah daripada panas baran. Sebab punca daripada panas baran saya bagi free of charge. sebab punca daripada panas baran ni dia akan menyebabkan kepada benda-benda lain untuk dari sudut orang tu untuk mengganas dan buat something yang tak kena lah. Baik, yang pertama dari sudut panas baran. Yang kedua dari sudut seorang tu tidak berilmu. Ada ilmu lah, di mana dari aspek sasiah dia sebagai seorang suami, dan kalaupun dia berilmu, dia tak amalkan. Mana dia ada ilmu dari sudut pengurusan rumah tangga, tapi dia tak amalkan. Dia hanya orang kata easy talk then do it. Senang cakap daripada buat. Tapi macam kita berada dalam bidang perundangan, kehakiman dan perundangan, maknanya kita benda tu check and balance, kita seiring. Kalaupun kita tak boleh nak check and balance, ada orang lain yang akan bantu kita. Contoh mungkin Puan Awin boleh tegur saya kalau kata saya ada kesilapan. Ataupun saya boleh sama-sama tegur Puan Awin untuk kata mungkin ada sikit slack. Maknanya kita dalam bidang kita ni kita boleh kata saling bantu-bantu. Tapi kalau orang outsiders, orang luar, dia ada ilmu tapi dia tak amalkan. Itu yang saya nampak lah. Lepas tu dia suka pentingkan diri. Maknanya bila dalam rumah tangga, sifat penting diri ni tak boleh ada. Kalau boleh lah. Sebab penting diri ni waktu solo okey lah. Dah berkeluarga ni kita kena ada dua-dua. Masa yang sama isteri pun nak, suami pun nak. Anak di tengah-tengah. So dia akan jadi satu jambatan yang melengkapkan. Ada yang mulailah. Ada yang kata Nurul Syafiqah kata penggunaan dadah pun punca juga. Betul? Penggunaan dadah. Okey, baik. Saya setuju boleh kongsikan punca ni tadi. Okey. Saya setuju dengan Puan Syafiqah punya pandangan. Okey, berkenaan dengan penggunaan dadah,
saya ada pengalaman kendalikan kes berkenaan dengan pengesahan lapas cerai luar mahkamah. Kes ni dah lama dah. Dalam 3-4 tahun lepas lah macam tu lah. Suaminya lafaz cerai kepada isteri di luar mahkamah. Dan pengesahan tu isteri dia tak boleh nak buat pengesahan sebab suami tak boleh nak hadir. Sebab apa tak boleh hadir? Sebab suami dia dah kena tangkap berkenaan dengan isu penyalahgunaan dadah. Maknanya statement Puan Nur Syafiqah ni saya setujulah. Memang salah satu sebab dia berlaku ganas rumah tangga penggunaan dadah. Last bila kita buat proses Dadah untuk ni ada banyak kategori. Dia ada banyak jenis. Cumanya biasanya kalau kata dadah yang newbie yang kata orang-orang baru nak main dadah ni biasa dia ambil ganja, syabu, dia maknanya benda-benda yang senang dapat. Kalau yang intermediate sikit, yang atas sikit, dia adalah dadah dia jenis lain. Saya bagi tahu ni bukan maksud saya buat tak, tapi saya ada pengalaman sebab kita dah pernah kendalikan kes yang berkaitan dengan macam ni lah. Dah suaminya terpaksa kita bawa menggunakan bantuan daripada polis. Bawa daripada sebab dia di penjara kan. Di penjara kita kena pergi ke penjara, berurusan dengan penjara. So sampai tahap saya kena nak kata apa bertekak mulut. Bukan bertekak mulut lah, saya rasa lebih kurang macam kita terpaksa bertegas. Ayat yang sesuainya bertegas. Tekak mulut ni macam tak sesuai, bertegas. Saya terpaksa bertegas dengan polis pengiring tu. Saya kata kalau encik tak boleh bawa OKT ataupun orang yang kena tahan ni pergi ke mahkamah, saya akan make sure mahkamah panggil encik sebab encik tak nak tolong kita. Sampai tahap macam tu. Jadi masa hari sebutan tu pegawai polis tu bawa lah sebab dia tak nak lah benda tu sebabkan isu sepina dah keluar kan. Bila sepina dah keluar, bukan sepina, sorry, kita panggil OTP, orang tahanan penjara. Kita minta perintah untuk keluarkan orang tahanan penjara ni dah keluar. Polis pun tahu. Takkan dia nak membazirkan dia punya kata tu kan. Jadi kalau dah dapat tahu je si suami tu ada guna dadah tu, boleh je teruskan kan, betul? Betul, sebab bila untuk pengetahuan sidang penonton dan juga follower sekalian, Puan Awin sendiri, dadah ni adalah masalah. Ya, saya masih di talian. Okay. Untuk pengetahuan sidang penonton yang sedang mendengar, dadah ni adalah antara punca kerosakan ataupun keretakan rumah tangga yang paling besar. Okay. Selain daripada domestic violence. Ada bahan kepada Okey, ada tambahan kepada punca ni. Punca antaranya hasutan kakak ipar dan ibu mertua. Baik, untuk statement Tuan Hisham Osman, hasutan kakak ipar dengan ibu mertua. Yang ni di bawah bukan di bawah domestic violence, sebab yang ni bagi saya dia lebih kepada punca orang ketiga. Maksudnya benda ni dia satu topik lain. Yeah. Satu topik lain. Yang kita bincangkan sekarang ni dalam konteks domestic violence, maknanya dari sudut keganasan rumah tangga tu physical dan mentally torture kepada pihak-pihak lah. Saya rasa mungkin maksud Hisham, Tuan Hisham Osman, saya rasa maksud daripada Encik Hisham Osman ni, si suami ni dia jadi panas baran ke ataupun mungkin dia jadi berubah sikap kerana hasutan kakak ipar dengan ibu mertua. Mungkin boleh jadi tak tuan? Maksudnya dia berubah sikap disebabkan tu. Okey, baik. Kalau hasutan macam tu, maknanya sampai tahap suami tu berubah sikap menjadi daripada seorang yang tak panas baran menjadi panas baran, so maknanya itu boleh dikategorikan sebagai salah satu daripada punca domestic violence lah. Kan? Dia boleh kategori lah kan? Ya, betul. Okey. Tambahan. Sehingga kan isteri pun dah tak nampak suami. Sehingga kan isteri pun dah tak nampak suami. Itu bermasalah dari sudut
dari sudut sikap isteri itu sendiri. Mungkin kita tak tahu macam mana permasalahan sebenar dia, tapi daripada gambaran awalnya tu kita nampak mana tu sikap dan juga kita punya attitude kita dalam rumah tangga tu sendirilah. Ramai yang menambah ni, Tuan Syarafi. Ramai yang menambah. Okey. Tak apa, sebab dia macam ni Puan Awin, kita bagi tahu dalam live ni, kita bagi tahu yang asas, maknanya kita bagi tahu yang memang kita nampak. Tambahan-tambahan tu dia bergantung kepada setiap orang yang melalui perkahwinan tu. Setiap orang tak sama. Mungkin orang keluarga A lain, keluarga B lain, keluarga C lain. Yang kita bagi tahu ni adalah apa yang kita nampak berdasarkan kepada bukan eksperimen, hipotesis. Masuk kelas sains pula dah. Hipotesis yang kita nampak dekat semua masalah klien-klien kita nampak. Puan Laili Hanita Osman, dia kata okey, tak apa. Okey, seterusnya. Masalah sikap suami yang ego, tak mahu kelemahan dan kesilapan, apatah lagi tak mahu terima teguran suami. Yang ni saya cakap. Yang saya kata tadi saya dah bagi tahu, maknanya dia bersikap pentingkan diri sendiri. Ini boleh jadi juga. Dia pentingkan diri sendiri. Maknanya dalam rumah tangga kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Sekarang ni pun dalam rumah tangga masing-masing lah, kalau boleh kita cubalah untuk bersikap terbuka, maknanya profesional. Betul saya kata kita kena bersikap terbuka bila pasangan kita bagi kita kacau pula. Information yang berguna. Maknanya bila kata pasangan kita bagi kita teguran ataupun pandangan, kita kena terima. Lagi mana benda tu baik lah. Okey. Seterusnya, ramai. punca tak solat. Solat, Mat Azlan, punca tak solat. Macam mana pula? Solat ni pun salah satu daripada penyebab juga, sebab daripada tak solat, dia akan jadi seorang yang panas baran. Saya perasan macam tu. Sebab pengalaman kita yang sebelum-sebelum ni pun bila kita kendalikan kes, pernah jugalah kita tanya anak guam, suami semayang tak? Dia kata jawapan yang biasa kita terima, kadang-kadang semayang tuan, kadang-kadang tak. Sembahyang pun dia boleh buat kadang-kadang. Jadinya apa lagi yang kita harapkan untuk dia, kita bila sembahyang, benda yang wajib, yang memang kita tahu 5 kali sehari kena buat. Dia orang kata, betul lah kata orang putih kan, orang putih kata apa, better late than never. Maksudnya biar lambat daripada tak buat langsung. Yes. Solat tu memang kita tetap kena solat. Buat langsung. Daripada tak buat langsung, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita solat, walaupun lambat lah maknanya mungkin Zuhur masuk pukul 1.20. Kita semayang pukul 3.30 ataupun dah dekat-dekat asar tu kita semayang. Setidak-tidaknya kita semayang. Cumanya afdalnya kita awalkan semayang. Macam tu lah, betul tak? Betul. Okey, ni salah satu cabar-mencabar antara satu sama lain. Itu punca tu, antara punca. Wow, Puan Amalina Hilmi ni antara rakan bijaksana saya yang saya kenal lah. Cabar-mencabar antara satu sama lain. Yang itu pun salah satu punca juga berlakunya domestic violence. Bila dia cabar-mencabar ni, punca dia kadang-kadang dia isteri suami ni lebih kepada sikap ego dia sebenarnya. Dia tak boleh ego, tak boleh ada orang cabar. Tak boleh ditegur sikit. Bila mana tegur, contoh pernah saya sendiri handle case, tengah main game, tengah syok main game, abang, susu anak dah habis ni, pergilah beli. Saya dah cakap seminggu lepas lagi, ni dah betul-betul habis dah ni bang. Okey, so maknanya dalam tempoh seminggu PKP, waktu awal PKP tu, suami memang tak buat apa-apa, dia memang main game. Jadi memang dah berlaku lah, saya dimaklumkan oleh klien tu tadi, memang dah berlaku kekasaran, tumbuk-menumbuk dalam tempoh PKP ni tadi. Itu punca dia. Punca ni kecil je. Yalah, kan, betul tak tuan? Dia sampai
sampai tahap cabar mencabar ni Puan Awin. Dia sampai tahap macam ni tau. Dia sampai tahap membandingkan kerjaya sesama sendiri. Yang itu yang tak sedap tu. Bini kerja, isteri kerja, kerajaan pangkatnya besar. Grade-nya jusa contoh kan, contoh. Suaminya kerja orang kata kerani je, ataupun mungkin suaminya kerja orang kata pegawai biasa je, grade-nya pun tak besar. Grade-nya mungkin jauh lah, nak kata jusa ni tinggi Puan Awin. Kalau jusa ni kalau dah naik lagi dia akan jadi turus tau. Turus dia kira level yang tinggi sikit lah. Daripada jusa. Jusa ni dah kira melepasi grade dah. Suaminya grade baru 41 katalah. 41. So dia dah sampai tahap mencabar-mencabar. Awak ingat sikit. Saya ni kerja lagi besar daripada awak tau. Macam tu. Sampai tahap macam tu. Itu yang kita tak seronok tu. Betul? Okey, lepas tu ada ni. Suami yang terlalu pentingkan hubungan kelamin sampai isteri dah tawar hati. Terlalu pentingkan hubungan kelamin. Ini lebih kepada bahasa straightforwardnya Puan Awin, lebih kepada gila seks. Oh ya? Saya okey, kalau hubungan gila seks ni maknanya dia setiap masa dia nak. Sampai itu boleh kategori dalam domestic violence ke? Kalau kata ikut pada tafsiran yang saya bagi tadi, dia ada dalam tafsiran section 2 yang ketiga berkenaan dengan memaksa mangsa itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual. Untuk Puan Amira Mansur, benda tu memang ada termasuk dalam domestic violence. Okey, maknanya kita boleh jadikan alasan dan hujah dalam pembubaran perkahwinan. Sebab dia kata kat situ, mangsa berhak untuk tidak melakukan tapi dipaksa. Maknanya mangsa mungkin hari tu letih ataupun penat dan sebagainya, baru balik kerja, kena masak, lepas tu tiba-tiba suami tak puas hati, dia paksa juga isteri untuk berhubungan kelamin. So benda tu boleh termasuk dalam maksud yang dikatakan sebagai keganasan rumah tangga di bawah section 2 tu lah. Sebab kita rumah tangga. Untuk hubungan kelamin dalam rumah tangga ni, dia pun kena ikut sunnah. Dia ada adab-adab dia, betul tak Tuan? Ada, betul. Okey. Lepas tu ni ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, boleh ke dalam rumah tangga mertua masuk campur semuanya? Waalaikumsalam. Puan Mawar Sakura. Kalau ikut kepada yang sebetulnya, bila berkahwin saja pihak-pihak, sebolehnya keluarga tak perlu masuk campur. Melainkan permasalahan tu sampai tahap yang memudaratkan. Memudaratkan ni maknanya sampai tahap dah sampai teranaya pihak isteri ataupun suami lah. Selagi tidak sampai ke tahap itu, keluarga mertua ataupun keluarga kita sendiri tidak perlu masuk campur apa benda yang berlaku. Sebab tu Nabi kata, bila dah kahwin pihak-pihak ni kalau boleh jangan tinggal sekali dengan keluarga. Keluar daripada rumah tu supaya apa yang berlaku dalam rumah tangga tu hanya kita saja yang tahu. Maknanya apa yang berlaku tergolek ke apa, terjatuh ke apa benda, terjatuh katil ke, tidur berdengkur ke apa, semua tu kita je tahu. Sebab ada keadaan, ada keluarga mungkin keluarga mentua atau keluarga kita, dia tak berapa berkenan, dia tak berapa gemar. Mungkin menantunya jenis tidur berdengkur, ataupun jenis menantunya balik rumah keluarga mentua je, tak nak tolong buat kerja. Tu masalah juga Puan Awin. Dah lah jarang balik ya tak? Dah lah jarang balik. Lepas tu boleh pula dia balik tidur terperap dalam bilik. Ni kerap berlaku. Bila berlaku. Isteri macam tu, suami pun macam tu. Ada juga. Ada suami yang macam tu. Ada suami yang mungkin suami tu malu. Yelah macam kalau awal kahwin ni biasalah dia memang malu sikit. Tapi kalau dah sampai 3-4 tahun kahwin, balik rumah keluarga pun masih duduk dalam bilik, itu bukan malu. Itu malas nama dia.
Malas Tapi kalau suami isteri tu tak ada masalah, okey. Jadi tak boleh juga kalau nak mertua masuk campur. Itu soalan tak nak boleh. menjawab tu lah kan. Maknanya dia saya beranggapan macam ni. Mungkin Puan Mawar Sakura, nama pun nama bunga ni. Puan Mawar Sakura ni beranggapan dia punya tafsiran dia adalah maknanya mungkin mertua dia masuk campur dalam semua hal. Sampai nak buat keputusan pun nak kena mertua juga Tanya. yang buatkan keputusan. Tak boleh lah macam tu. Sebab itulah mak-mak sekalian, ayah-ayah sekalian. Ni kita punya pendapat dan pandangan kita sebagai peguam lah. Kalau boleh jangan ambil alih apa keputusan yang nak dibuat dalam rumah tangga anak tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kalau kata dia dah berkahwin, biarkan dia buat keputusan ni. Kalau tak, sampai bila dia nak belajar? Maknanya dia takkan belajar kalau kau nak buat benda ni kau mesti tanya umi kau dulu, mak kau dulu, ayah kau dulu. Jangan. Masa ni kalau kita dah ambil alih. Boleh juga. Melainkan dengan syarat suami isteri tadi sebelum berkahwin dia memang dah tahu suami atau isteri ni OKU. OKU dia lain situasi kalau OKU. Okey tak apa. Okay, tapi kalau normal macam kita janganlah kata kita janganlah ambil ni kan. Okey. Ini tekanan melampau sehinggakan tak mengawal emosi. Itu betul lah tu. Ini itu betul lah. Maknanya kita dah. Tapi yang paling best ni ada yang tambah punca. Ini Muhammad Akmal ni, sahabat kita ni. Muhammad Akmal ke masalah kegawatan ekonomi dalam rumah tangga. Tak, ini junior. Saya rasa junior. Bukan Akmal ini, yang kita punya. Masalah kegawatan ekonomi dalam keluarga ni memang punca utama dalam PKP ni. Masalah kegawatan ekonomi ni saya rasa lebih kepada isu kewangan lah. Maknanya dalam tempoh PKP berjalan ni pun memang semua orang terkesan, bukan peguam saja, bukan suami isteri saja terkesan, semua terkesan. Maknanya terkesan tu dari sudut pendapatan, terkesan dari sudut sumber bekalan makanan dan sebagainya. Jadi profesionalnya kita untuk kita berbincang dengan partner kita. Maknanya macam saya sebagai suami, saya berbincang dengan isteri. Maknanya saya tanya dia macam mana dalam tempoh PKP ni, kalau kata berpanjangan, kita kena pandang ke depan sikit Puan Awi. Maknanya memang hari tu macam masa bermula PKP bermula hari tu 18 sampai 31. Saya bincang dengan saya punya wife, saya tanya macam mana kalau PKP ni berlanjutan selepas 31. Maknanya akan ada fasa kedua. Masa tu kita tak tahu pun memang berlanjutan ke fasa kedua, ketiga, tak tahu. Tapi kita buat pandangan tu biar ke depan. So wife cakap dia kata belanja mana yang ada. Maknanya kalau dia kata kalau saya dah sampai tahap saya punya kewangan saya dah tak boleh nak, sebab kita bergantung kepada komitmen klien. Maknanya kita bergantung kepada anak guam, buat bayaran dan sebagainya. Jadi tempoh PKP ni memang tidak ada sebarang pembayaran langsung diterima ataupun memang tidak ada duit keluar masuk tu, tak ada. Sebab kita berniaga servis profesional. Tapi wife dia lain, dia sektor yang satu lagi. Maknanya dia sektor yang memang setiap bulan akan terima dia punya pendapatan dia. Jadi bila sampai tahap macam tu, saya bincang dengan wife cakap, kata tak apalah kalau kata perlu dibantu, dia akan bantu. Tapi saya dah cakap, saya balas balik, kalau kata saya terpaksa menggunakan bantuan dia, selepas PKP habis, kita akan replace balik. Maknanya kita ganti balik benda tu. Dia yang penting komunikasi tu sebenarnya. Yes, komunikasi. Perbincangan semua tu paling penting. Betul. Okey, jadi kalau yang soalan yang ini Tuan Syarafi, adakah tergolong dalam salah satu punca suami berkahwin lain domestic tanpa violence, pengetahuan isteri, dan bila kantor isteri pertama tak sanggup bermadu, tapi suami memaksa isteri untuk terima isteri baru, ini mengganggu emosi. Baik, kat situ Puan Syida Nusifera, susah sebut nama dia ni. Okey, Puan Syida Nusifera, kalau kata kat situ Puan dah kata mengganggu emosi Puan sebagai isteri pertama, dia ada permohonan untuk buat pembubaran perkahwinan.
dia tak perlukan kepada persetujuan suami. Puan boleh buat permohonan pembubaran perkahwinan di bawah permohonan fasah ataupun pembubaran perkahwinan secara fasah. Yang mana dalam pembubaran perkahwinan secara fasah ni puan, kita ada lebih kurang 18 sebab. Dia ada banyak sebab. Kita ada lebih kurang 18 sebab dan puan tak perlu pun penuhi semua sebab tu. Puan hanya penuhi satu je sebab daripada sebab yang ada. Atau yes, dia punya clause dia atau bukan dan. So atau tu kalau sebagai tambahan sikit, mungkin Puan Syida Nusifera ni boleh kita tak tahu di mana tempat Mustatin Puan Syida, tapi boleh merujuk dalam enakmen undang-undang keluarga di negeri Puan Syida tinggal dan boleh rujuk di dalam section 52 ataupun 53, tengok keadaan kepada enakmen tu sendiri. Dan Puan Syida boleh refer kat situ daripada A sampai L, mana salah satunya yang terkategorikan dalam masalah yang Puan sedang hadapi ni. Itu dia. Dia ada satu klausa Puan Awin berkenaan dengan isu Puan Syida ni, maknanya isu bermadu tapi tak sanggup nak dimadukan. Orang kata madu dah ambil, sepah dia tak nak buang. Itu yang rosakkan madu asli tu. Ya, itu pasal maknanya dia tak buang sepah tu. Dia biar je sepah tu. Dia dah ambil madu, dia biar je. Itu masalah tu. Asalnya madu tu dah manis kan. Elok-elok. Okey, ini soalan-soalan lain. Okey. Saya ada terima satu persoalan sambil-sambil kita berbincang. Saya ada terima satu persoalan daripada sahabat saya ni. Dia kata dia kawan mak kepada dia, kawan mak dia lah, dia punya kawan mak dia. Dia kata memang ada masalah dalam perkahwinan. Dia kata cumanya dia tak nak bercerai sebab dia kata tak tahu nak tinggal kat mana, sebab dia tak bekerja. Okay? Dan dia kata dia ada anak yang masih belajar lah. Dan dia kata suaminya agak mental. So menjawab kepada persoalan sahabat saya ni, maknanya saya rahsiakanlah dia punya identiti dia. Cuma permasalahan ni diajukan dalam tempoh kita tengah berbincang ni, saya sempatlah belik sekejap kan, maknanya apa permasalahan, kok ada orang WhatsApp ke apa kan. So dia kata berkenaan dengan isu ni. Okay, untuk permasalahan macam ni, sebagai seorang kawan lah, apa yang kita boleh buat ialah kita cuba yakinkan dia untuk bagi tahu supaya jangan terus kekal dalam perkahwinan yang memang kita nampak toksik ataupun memudaratkan. Jangan biarkan diri dia terus dianiaya dari sudut mental dan juga fizikal. Saya yakin yang puan ni, maknanya kawan mak dia tu lah, teraniaya dari sudut mentalnya, sangat teraniaya sampai dia tak berani nak move on, tak berani nak angkat kaki sebab isu tak tahu nak tinggal mana, tak kerja dan sebagainya. Tahun 2020 ni Puan Awin, saya rasa banyak dah orang kata bentuk bantuan. Maknanya bila ibu tunggal, dia akan ada terima bantuan. Maknanya kita boleh mohon untuk bantuan daripada kerajaan dan sebagainya, ataupun kena fikir kreatif sikit, carilah kerja yang bersesuaian dengan situasi diri dia. Maknanya mungkin tengok kepada kelayakan akademik dia. Kalau dia seorang yang ada pendidikan, diploma ataupun paling tidak pun SPM, mungkin boleh minta kerja di mana-mana pasaraya, ataupun mungkin boleh bekerja di syarikat konsesi tol dan sebagainya yang tidak memerlukan kepada kelayakan yang tinggi. Dia yang utamanya adalah kita move on, kita keluar daripada perkahwinan tu. Betul. Tapi mungkin saya boleh tambah sikit kan. Dia sebenarnya bangsa ni tadi yang bertanya ni tadi, dia bukan tak boleh sebenarnya untuk keluar untuk dapatkan tempat tinggal. Cumanya dia perlukan masa. Mungkin sebab dalam tempoh perkahwinan tu dia dah terbiasa. Terbiasa untuk tidak buat apa-apa. Jadi kalaulah seorang tu seorang yang berpendidikan sekalipun, tapi bila dia dah terbiasa menjadi seorang suri rumah, dia jadi takut. Dia nak keluar tu jadi takut. Mungkin dia perlukan masa. Dia kata nak mulakan new normal. Bak kata kita punya Perdana Menteri new normal. Kehidupan yang baru. Tapi nak atau tak nak, kita kena pilih jalan kita. Betul. Sebab hanya kita sahaja yang boleh mengubah nasib kita, bukan orang lain. Betul. Okey.
So ni ada lagi Puan Atikah Kadang, Ramlan. kadang-kadang perbincangan boleh membawa ke arah pergaduhan. Entahlah nak bincang ke nak gaduh. Kalau Benda yang boleh ini bincang, apa nak benda gaduh. boleh bincang, buat apa nak gaduh. Dia macam tu. Tapi kalau Puan Atikah Ramlan tak dapat cara yang terbaik, lantiklah pihak yang ketiga seperti peguam Lantik syar'i pihak lah. ketiga. Dia bukan setakat peguam syar'i Puan Awin. Kita ada Dia juga boleh mediator. Mediator yang bertauliah. mediator, ya betul. Maknanya mediator ni berperanan untuk mendamaikan, untuk memberi penyelesaian. Kalau boleh boleh lantik pihak ketiga yang boleh mendamaikan, lantiklah. Kita peguam sekalipun, kita bukannya kita nak orang selalu kata peguam ni kerja ni nak merosakkan rumah tangga, menceraikan kata rumah tangga orang. Tak. Saya punya pengalaman, adalah juga dua tiga kes klien yang datang jumpa dengan saya, dia minta nasihat, kita pun bagi nasihat. Okey, kita bagi nasihat, buat macam ni macam ni. Kemudian dia WhatsApp balik, okey tuan saya dah buat macam ni, alhamdulillah dah berbaik pun dengan suami. So siapa kata peguam ni hanya untuk merosakkan rumah tangga, menghancurkan rumah tangga? Kalau benda tu memang kita nampak, benda tu boleh diperbaiki lagi, kita bagi jalan yang bersesuaian dengan dia. Betul. Saya ada satu kes tu. Saya rasa saya yang teraniaya. Masa saya nasihatkan anak guam saya yang memang dah dilantik ni, dah waktu perbicaraan nak bercerai, di Pahang, jauh saya datang masa tu. Bertandang ke Pahang. Sebelum bicara tu saya ada nasihatkan si isteri ni tadi. Isteri ni dah tak ada pandang belakang dah, memang nak cerai. Itu je jawapan dia. Puan tak perlu nasihat saya apa-apa. Dia cakap macam tu. Puan tak perlu nak bagi saya apa-apa pandangan macam mana nak baik pulih macam mana. Tapi saya tetap bagi. Okey, tapi kita tak sangka pula rupa-rupanya saya dengan peguam pihak suami tu je yang ada dekat mahkamah. Rupa-rupanya diorang dah pun berbaik, alhamdulillah. Maknanya kat situ peguam juga bukan berfungsi untuk menceraikan. Kita akan cuba psycho daripada belakang dahulu. Betul tak Tuan Syarafi? Kita lebih kurang kita macam kita nak cuba mencari titik perdamaian sebelum kita tahu benda tu dah sampai tahap tak boleh didamaikan, barulah kita serah kepada mahkamah. Itulah, jadi bila mahkamah kita tunggu sebelum mahkamah bersidang ni, kita call mana ni puan, tak angkat. Sudahnya setengah jam lepas tu, maaf puan kami dah berbaik. Lah, kemudian memang kita orang je yang ada, peguam-peguam sahaja yang hadir waktu tu. Jadi alhamdulillah lah kan. Betul? Okey, seterusnya boleh ke suami hari-hari call maknya untuk ceritakan segala-gala yang berlaku dalam rumah tangga? Yang ni memang tak gentleman lah. Ya, ni okey, dari sudut pendapatnya suami boleh call maknya, sebab itu tanggungjawab suami kepada mak dia. Sebab bila dah kahwin, isteri tanggungjawabnya kepada suami, tapi suami dia masih lagi bertanggungjawab kepada mak dan ayah dia. Tapi untuk menceritakan permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga, macam saya kata tadi lah, tak sepatutnya lah. Kalau kata sampai tahap dah mendatangkan mudarat, kena faham betul-betul. Sampai tahap mendatangkan mudarat, yes, boleh bercerita. Tapi kalau sekadar nak cerita, kata mak ini kan, saya punya isteri saya, dia gini, dia cerita gitu. Maknanya benda yang patutnya tak payah cerita pun, tapi dia nak cerita juga. Itu masalah lah. Tak boleh. Dia boleh datang mudarat saja. Kalau tak, masa yang cepat, masa yang akan datang memang akan terkeluar juga apa yang diceritakan tu. Mungkin mula-mula suami ni dia kata, mak kita habis sini je kita nak cerita ni, ada ni. Menantu mak ni kan sekian. Kita habis kat sini je, mak janganlah bagi tahu dia pula. Kita ni. Tapi andai kata berlaku betul-betul na'udzubillah min zalik, jodoh tu tidak panjang, benda ni memang akan naik balik. Sebab saya sendiri pun pernah handle kes yang bila di mana dipanggil ibu ataupun ayah mertua ni menjadi saksi, benda yang memang kita sendiri tak tahu sikap anak guam kita macam tu. Semua keluar. Maknanya klien kita pun tak sangka, sampaikan dalam benda-benda yang orang lain tak tahu, jadi tahu. Jadi tak baik lah soalannya, jawapannya tak baik lah, betul tak tuan? Tak baik, betul tak baik.
Kalau boleh Okey, baik. diselesaikan dalam permasalahan rumah tangga sendiri, selesaikan dulu, betul itu. Okey, kita terus pada ni soalan punca-punca semua ni kita dah pun jawab. Okey. Teruskan dengan soalan okey. Jadi bila kita dah tahu punca-punca ni Tuan Syarafi punca-punca, kita dah tahu apa benda domestic violence ni. Jadi lepas kalau dah berlaku domestic violence ni, apa perlu yang mangsa buat? Apa mangsa yang perlu buat? Apa soalan ni? Maknanya Apa kalau kata yang mangsa perlu buat? berlaku keganasan rumah tangga lah. Alright. Yang pertama sekali apa yang perlu mangsa buat? Okey, perkara pertama yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sekiranya berlaku keganasan rumah tangga ni. Yang pertama, paling utama adalah buat report polis. Buat report polis ni kat mana lah, kat mana-mana tempat ataupun mana kejadian keganasan rumah tangga tu berlaku. Maknanya kalau kat rumah, balai polis terdekatnya contoh tinggal di Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan besar. Kita ambil kecil sikit lagi lah. Tinggal di Sendayan. Sendayan bawah daerah Seremban, betul? Betul? Okey, so maknanya bila bawah daerah Seremban, pergilah ke balai polis yang terdekat. Balai polis Seremban lah untuk buat laporan yang mana dalam laporan tu kena ceritakan bila berlaku kejadian, tu yang pertama. Yang kedua, kat mana berlaku kejadian. Yang ketiga, apa kejadian tu yang berlaku. Yang keempat, siapa yang terlibat dalam kejadian tu. Dan yang kelima, keadaan mangsa, maknanya pengadu lah. Dan yang terakhir, kesan kepada pengadu tu apa? Maknanya apa yang kita nak kepada pengadu, inilah dari sudut kesan yang berlaku tu apa? Apa dia punya kesan dia dari sudut keadaan mental ke apa? Mana kita kena cerita detail. Jangan dalam report polis, kalau boleh jangan cerita secara ringkas. Bila ringkas, bila kita bawa ke mahkamah untuk diberi kepada pihak mahkamah pun tak tahu benda apa sebenarnya dia nak. Sekadar buat report, semua boleh buat report. Itu yang saya nak Tuan Syarafi kongsikan tu. Jadi bila dah ada detail tu tadi, jadi macam apa yang mahkamah ambil kira jika mangsa buat aduan di mahkamah ni. Apa so, yang mahkamah boleh ambil kira? Mahkamah dari sudut kalau kata berlaku benda ni dibawa ke mahkamah. Sekiranya keganasan rumah tangga tu sampai satu tahap mencederakan, memberikan kesan yang inilah. Dia tadi tu report polis. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata datang ke kecederaan atau emosi dan sebagainya, dapatkan medical report. Medical report ni maknanya dia punya laporan kesihatan lah, tahap kesihatan. Kalau orang normal ni macam kita tak ada masalah, kesihatan okey. Tuan Syarafi, ada di talian? Boleh dengar saya punya ulasan tadi? Terputus. Hello? Terputus. Hello? Hello, Tuan Syarafi. Hello, Puan Awin? Ya. Okey. Boleh dengar? Okey, boleh dengar. Okey, saya sambung balik Maknanya tadi selepas buat laporan polis, yang kedua kena dapatkan laporan perubatan. Okey, laporan perubatan ni mana-mana hospital lah. Yang ketiga, kalau kata keganasan tu melibatkan orang Melayu Islam. Orang Islam lah. Orang Islam, saya sarankan untuk terus berjumpa dengan mana-mana peguam syar'i lah. Peguam syar'i ni maknanya tujuan dia untuk dapatkan khidmat nasihat. Apa tindakan yang perlu dilakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam pada kita berjumpa dengan peguam syar'i itu, janganlah kita berlenggang, maknanya tak bawa apa-apa. Bawa laporan yang dibuat tadi, laporan polis dan laporan perubatan tu bawa sekali. Kalau ada ambil gambar, lagi bagus. Saya sarankan kalau kata kecederaan ataupun domestic violence tu berlaku dalam bentuk yang kita boleh ambil gambar kecederaan tu, ambil gambar. Tunjuk pada peguam dan peguam akan tahulah benda apa yang nak dibuat. Okay? Supaya peguam tahulah benda ni tak perlu dikekalkan perkahwinan ni. Dia perlu bawa ke mahkamah untuk dibubarkan. Okey. Yang kelima, kita boleh buat aduan ke JKM JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, JKM untuk dapatkan EPO, Emergency Protection Order. Buat sementara waktu. Okey. Kalau kata kes ni
berlanjutan pegawai JKM ni dia akan bawa ke mahkamah magistrate untuk dapatkan IPO, Interim Protection Order, ataupun perintah tegahan sementara lah, sementara kes sedang berjalan. EPO ni apa? Kalau saya boleh tambah sikit lah. EPO ni kita sebut dia sebagai emergency protection order atau perintah perlindungan kecemasan. Dia nak melindungi mangsa dari terus dianiaya. EPO. Okay, EPO ni dia boleh mohon. Ni EPO ni yang paling bawah lah, paling rendah. EPO ni dia boleh mohon secara ex parte ataupun sebelah pihak. Sama ada mangsa sendiri yang buat permohonan, peguam mangsa ataupun pegawai JKM. Sebab dia kena dapatkan benda ni daripada pihak yang berautoriti lah. Dan EPO ni Puan Awin, dia hanya sah dalam masa 7 hari saja sebab dia emergency. Emergency ni tak boleh lama. Bila lama-lama dia tak boleh jadi emergency dah. Dia jadi benda lain dah. Dan ni daripada tarikh terima perintah EPO tu, dia jadi valid selama 7 hari. EPO ni dia boleh mohon dekat mana-mana. Adik-beradik MCO bukan MCO bukan. EPO ni Puan Awin, kita boleh mohon dekat mana-mana pejabat JKM sebab di JKM tempat tinggal mangsa dianiaya. Maknanya kalau kata mangsa dianiaya di Kuantan, jangan pergi ke Temerloh, jauh. Dia mesti dibuat di Kuantan juga. Tempat mangsa tinggal yang pertama, tempat keganasan rumah tangga tu berlaku yang kedua, dan mangsa akan ditempatkan sementara waktu. Maknanya biasanya dia tak lari jauh lah. EPO ni dia dalam lingkungan macam tu saja. Jadi itu step pertama lah yang sebaiknya. Itu untuk dapatkan EPO supaya kita dapat cegah sementara waktu daripada terus dianiaya. Ni untuk kes-kes yang melibatkan kecederaan. Ya, betul. Sementara nak tunggu tindakan lanjut, mungkin nak bubarkan perkahwinan ke apa-apa, betul Tuan Syarafi? Betul. So lepas tu Puan Amin, saya boleh kalau boleh saya tambah sikit lagi. Kalau kata dah ada mohon kepada EPO tu, bila laporan polis dah dibuat sebab isu keganasan rumah tangga ni serius, sangat serius. Kes bila kita dah buat laporan polis tu, kes akan dirujuk kepada IO. IO ni pegawai penyiasat. Bila kita buat report polis, dia akan tengok ke tahap keseriusan laporan polis tu. Kalau melibatkan keganasan rumah tangga, dia akan terus serah kepada pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat akan panggil untuk bagi keterangan, untuk buka kertas siasatan lah. Yang ni kena dapatkan kata laporan penuh daripada IO tu, kena minta daripada pegawai penyiasat tu, pegawai penyiasat tu supaya dapat keluarkan laporan. Laporan ni tak mahal pun Mawin, dalam RM4 macam tu lah. Dia bunyi dia macam rumit kan, tapi dia tak susah. Macam rumit, tak susah. Sebab saya sendiri pun dah pernah berurusan dengan pegawai penyiasat. Maknanya saya sendiri pun pernah menjadi mangsa. Tapi bukan mangsa keganasan. Saya mangsa benda lain. Sebenarnya saya bukan mangsa keganasan, saya mangsa benda lain. Pihak penyiasat memang dia akan bagi kerjasama bila mana adanya laporan polis ni tadi untuk dapatkan protection order tu. Okay. So bila ni soalan daripada Puan Umi Nafisah Petrus. Bolehkah buat laporan polis selepas berlalu domestic violence? Maksudnya selepas beberapa tempoh baru buat laporan polis. Okay, Puan Umi Nafisah. Saya dah kata tadi, kalau boleh jangan terlampau lama. Maknanya lama ni sampai dah hilang, benda tu dah berlalu terlampau lama. Mungkin hari ni berlaku kejadian, next 3 month ataupun next 6 month baru kita buat laporan polis. Jangan. Memang boleh buat laporan polis. Laporan polis tidak ada tempoh masa. Cumanya dari sudut kesukaran untuk membantu pihak mahkamah tu memutuskan kes. Sebab dia akan jadi macam orang kata rantaian fakta tu dah putus di tengah-tengah. Benda tu memang boleh bersambung tapi jauh. Dia jadi hakim macam pelik pula. Kenapa tunggu lepas 6 bulan ataupun lepas setahun baru buat laporan polis? Sebab saya baru lepas dengar live daripada Puan Awin ni tadi. Lepas tahun baru saya buat. Tak boleh. Benda ni sekarang ni kita dah di zaman di ujung jari. Kalau tak dengar live kita ni pun boleh dapat. Kalau boleh 24 jam terbaiknya. 24 jam. Sebaiknya 24 jam. Betul. Sebab bila lepas daripada tempoh 24 jam tu, dia pihak pegawai polis yang nak buat laporan dia akan boleh kaitkan dengan tak penting ni ataupun tak nampak tak kat situ. Kalau benda tu betul-betul mendesak,
Saya percaya benda pertama yang akan dibuat mesti laporan polis terlebih dahulu. Betul. Laporan polis. Dia yang penting buat laporan polis. Sebabnya Puan Awin, bila dah buat laporan polis, okey, pegawai penyiasat tadi dia akan tengok tahap keseriusan kes ni. Tahap keseriusan ni maknanya macam ni tau. Maknanya bila dah buat laporan polis, dia akan baca laporan tu. So dia akan tengok, okey, kes ni tak boleh EPO saja. Dia kena naik satu step ke atas. Dia kena minta IPO, Interim Protection Order. IPO ni Puan Awin, dia tidak boleh minta daripada JKM, tak boleh nak keluarkan. Sebab IPO ni polis kena bawa pergi ke mahkamah magistrat untuk minta. Mana kalau kata ke pegawai kes tu dikendalikan oleh pegawai A tu kena bawa ke mahkamah magistrat itu dapat ke IPO. Ya, betul. Jadi JKM ni hanya perantara. Kalau dibuat aduan direct ke JKM, dia hanya perantara sahaja. Perantara. Cuma dan juga dia boleh keluarkan ni lah EPO, Emergency Protection Order. Tapi yang tertingginya adalah pegawai grade A tadilah. Betul. Pegawai penyiasat tadi. Pegawai penyiasat tadi. Okey. Ni ada saya show jugalah sebab dah 2 kali saya nak tanya, kalau cerai talak 3 kenapa tak boleh tuntut harta pencarian? Alamak. Okey, yang ni nanti kita akan kongsikan. Memang kita ada tajuk untuk memang akan ada satu tajuk saya rasa kena bincang berkenaan dengan isu talak ni, sebab kalau nak cakap secara ringkasnya setahu saya tak ada boleh je tuntut, tak ada kaitan pun dengan isu talak ni. Secara ringkas, talak dan harta pencarian satu benda yang tidak ada kaitan langsung. Berasingan. Dia berasingan. Okey, Puan Anilia, nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan tajuk khusus berkenaan cerai talak 3 dan juga harta pencarian. Okey, baik. Satu lagi, kalau suami isteri gaduh dan suami kena pukul. Menarik ni. Dan suami kena pukul dengan isteri dalam keadaan isteri tu tak sedar. Tu kira macam mana tu? Dalam keadaan isteri tu tak sedar, Puan Munirah Murad. Puan Munirah Murad ni pun antara follower. Dia follower daripada page saya. Dia singgah ke page Puan Awin ni sebab dia relate kan, sebab kita share dia sama-sama kan. Okey. Kalau kata dari sudut dia buat pukul isteri pukul isteri dalam keadaan si isteri tak sedar. Suami isteri gaduh dan suami kena pukul dengan isteri. Mana isteri jadi bouncer. Betul? Mana isteri tu dia jadi kaki pukul lah dalam keadaan dia tak sedar. So kalau kata kita tengok kepada dia apa-apa pun Puan Awin, kita kena tengok balik kepada tafsiran domestic violence tadi dalam section 2 tadi. Maknanya dia kata kat situ secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan, kecederaan fizikal. Itu tafsiran yang pertama sekali. So kalau dia tak sedar, macam mana kita nak tahu keadaan isteri tak sedar? Tafsiran isteri tak sedar tu macam mana? Macam mana dia nak buktikan di mahkamah yang dia tak sedar dia dah pukul suami? Sebab saya yakin dan pasti setidak sedar tak sedar pun macam mana ajak dia nak kata serasuk-rasuk isteri pun dia mesti akan tahu yang dia pukul tu adalah suami, bukannya orang lain. Betul. Dia mesti akan tahu. Sebab bila mahkamah tanya soalan, awak kenal tak masuk pukul tu siapa? Kenal. Dia mesti akan jawab kenal. Ataupun dia mesti akan bagi tahu saya kenal siapa dia tu, dia suami saya. Kalau dia kenal suami, so apa maksud dia kat situ, betul tak? Betul. Mungkin kita boleh kongsikan sikit. Ini dia. Kalau kita nak tengok section berapa tadi Syarafi? Section 2 kan? Section 2 tafsiran. Section 2 tafsiran di bawah mana tadi tu yang tak sengaja tak sedar tu? Dengan section 2 yang mula-mula sekali. Section 2A. Section 2A. Okey. Dia punya tu dalam tarikh tu kan, dengan menggantikan Maknanya tu dia punya tafsiran dia section 2 tu kan, keganasan rumah tangga. Ni tahun 1994 punya ke? Ya, betul. Dia 2012 pindaan. Ini pindaan. Ini dah diupdate Puan Awin. Yang nota saya ni yang sebelum diupdate. Yang dah diupdate saya rasa mungkin lebih clear, mungkin lebih detail. Kalau mungkin boleh Puan Awin tunjuk pada penonton viewer kita, saya rasa yang ni lebih detail. Mungkin boleh dibesarkan sikit skrin tu. Okey, sekejap. Zoom in kan kita tengok macam mana.
Okey, tak apa. Akta keganasan rumah tangga yang details yang Itu tahun yang di-update. Yang saya ni 1984 yang masa mula-mula tu. Dia ada version yang lama ini tau. ini yang saya Yang tunjuk tadi ni yang puan tunjuk tadi 1984 punya. tu dah tulis pindaan 2012. Kalau perasan. Ha. Pindaan 2012 tu maknanya dia dah menggantikan yang version yang saya punya nota ni. Okey. Kita sengaja nak tunjuk sebabnya kita nak bagi audiens ataupun celik berkenaan dengan enactment yang kita guna Kurang-kurangnya pakai. ada sikit Kurangnya ada pengetahuan rujukan. maknanya. Ada rujukan lah. Okey, 1994. Okey. Saya tak tahu macam mana nak Itu first besarkan. version tulis tu dia tu. Okey, jap. Itu yang first version Okey, cuba tengok yang section 2 tu. Kalau boleh kita tengok bawah tu. Dia punya tafsiran dia. Okey, right. Maksudnya dekat situ, okey, dia punya tafsiran dia, tengok dia punya anggota lain keluarga. Maksudnya itu dia punya secara detailnya macam tu. Konteks dia. Bawah sikit lagi. Okey, isteri. Isteri atau Mana? suami, meliputi isteri atau suami. Maknanya panjang lah dia punya tafsiran dia tu. Ini dijelaskan tadi, ni dijelaskan secara detail tau. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, dijelaskan secara detail. Maksud isteri atau suami, meliputi isteri atau suami, orang yang melalui satu bentuk istiadat yang ditirah. Maksud dia bagi tahu dulu, untuk berlaku keganasan rumah tangga tu mestilah melalui istiadat perkahwinan. Maknanya mesti kahwin dulu. Tak kahwin tak boleh lah berlaku. Tak boleh lah berlaku keganasan rumah tangga. Macam mana pula kalau pakwa, makwa, boyfriend, girlfriend? Pak makwa tidak diiktiraf di bawah atas keganasan rumah tangga ni. Pak makwa dia kena klausa lain. Mungkin dia ada peruntukan lain yang berkaitan. Manalah tahu kan? Manalah tahu ada yang melihat ni, menonton ni, oh dah terkena dah ni. Jadi kena Pak makwa jangan risau. Pak makwa dia ada klausa lain tapi bukan bawah keganasan rumah tangga sebab kalian belum kahwin lagi pun. Okey, jadi nak merujuk kat mana tu tuan? Boleh terangkan yang tadi yang mungkin isteri tak sengaja. Dekat bawah tu, keganasan rumah tangga artinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut. Tu nampak tu yang A tu. Dia nampak tu. Secara sengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan, kecederaan fizikal dekat situ. Maknanya kalau secara bersengaja atau so dia kata kalau tak sedar kalau tak sedar lah. Jadinya kena buat pembuktian di mahkamah. Macam mana kita nak tafsirkan perkataan isteri tu tak sedar yang dia sedang pukul tu suami. Sedangkan dalam rumah tangga yang ada biasanya hanya 3 watak, suami, isteri, anak. Betul? Betul. So benda tu yang kata beratlah sikit pembuktian tu Puan Nawin kalau kita nak buktikan di mahkamah. Betul. Okey, jadi kita pun dah menjawab soalan-soalan. Jadi mungkin kita dah berada di penghujung. Okey, benda yang pertama perlu kita buat laporan polis dan tindakan-tindakan yang lanjut pun dah diterangkan juga. Jadi okey, sebagai kita ada mungkin boleh jelaskan lagi 2 perkara. Okey, apa hukuman hukuman jika kes ni dibawa ke mahkamah dan pihak yang pemangsa tadi tu dijatuhkan hukuman. Jadi apa hukuman dia? Kebiasaannya tu tadi. Kebiasaan untuk hukuman bagi domestic violence lah. Okey, kalau kata dari sudut hukuman, yang pertamanya kita kena tengok kepada mangsa tu sendiri. Sama ada mangsa tu masih nak kekal ataupun tidak dalam perkahwinan. Kalau kata mangsa masih nak kekal, dia buat macam yang kita suruh tadi lah, maknanya report polis, lepas tu pergi kepada IO akan mohon IPO, kemudian dia akan buka kesesatan dan sebagainya, kemudian kes ni akan dirujuk ke mahkamah untuk didakwa lah, didakwa yang mana kes ni perlu baca bersama section, dia kata berkenaan dengan kes keganasan rumah tangga ni, dia tertakluk di bawah section 18A Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
yang mana kena baca bersama. Dia tak boleh baca bersendirian. Dia baca bersama dengan Seksyen 321 Kanun Keseksaan, dan kalau kata suami tu ataupun pelaku tu didapati bersalah oleh mahkamah magistrat. Ini bawah bidang kuasa civil lah. Pesalah tu boleh dihukum di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Yang mana dalam peruntukan dia memperuntukkan penjara selama 1 tahun, denda sebanyak RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Yang mana kalau kita tahu mahkamah sivil ni dia sangat-sangat tegas dari sudut penghakiman atau hukuman tu lah. Itu dari sudut civil. Kalau kata dari sudut syar'i, dalam konteks kita sebagai peguam syar'i, kalau kata pihak-pihak sudah tidak tak nak mahu bersamalah, dan nak kata dah, orang kata empedunya pun sudah habis, orang kata dah tawar dan sebagainya, dah tak ada perasaan rasa sayang tu, kita akan nasihatkan untuk kes ni dibawa ke mahkamah untuk dibubarkan perkahwinan mengikut peruntukan undang-undang kita berkenaan dengan pembubaran perkahwinan secara fasah. Fasah ni dalam klausa yang peruntukan berkenaan dengan lazim menyakiti, maknanya menyakiti suami atau isteri, siapa yang teraniaya dalam kes tu. So dari sudut dipukul dan sebagainya kita buktikan dalam perbicaraan. Yang mana kalau kata mahkamah mensabitkan berlakunya syikak ataupun perkelahian lah, memang nampak pun perkelahian sebab dah sampai tahap kena pukul dan ada laporan polis dan sebagainya, so mahkamah akan ubarkan perkahwinan tu secara fasah. Maknanya akan terbubarlah perkahwinan tu. Kalau boleh saya kongsi sikit dengan Puan Nawin lah sebelum kita, mungkin masa pun dah nak penghujung ke tak? Kalau boleh kita kongsi sedikit lah dapatan saya daripada, kita tengok daripada statistik. Ini kita dapat maknanya wanita ni sering kali menjadi mangsa ganasan rumah tangga sebanyak 83% daripada 309 kes ganasan rumah tangga dia yang berjaya didapati lah. Berpunca daripada yang macam tadi ada satu follower cakap berkenaan dengan penagihan dadah. Antara tahun 2015 sampai tahun lepas, tahun 2019. Dan ini membabitkan mangsanya adalah wanita. Kalau ikut statistik daripada JKM Puan Nawin, JKM kata sebanyak 3,573 kes keganasan rumah tangga secara keseluruhan dengan pelbagai faktor. Maknanya banyak faktor yang berlaku dalam tempoh yang sama. Maknanya daripada 2015 sampai 2019. 3,573 kes. Ini dapatan daripada JKM sendiri. Okey, kalau saya kongsi sikit lagi, mana kita panjangkan sikit lah kalau boleh, saya curi sikit masa lah. Okey, daripada boleh teruskan. Sebab dia kata 6 faktor ni. Dia kata 6 faktor utama daripada 25 faktor. Dia ada buat 25 faktor tau JKM ni. Dia kelaskan lah. Dia kata punca ataupun banyaknya berlaku ganasan rumah tangga ni dia berkenaan dengan perselisihan faham. Sebanyak 692 kes. Panas barang ni di tempat yang kedua, 658 kes. Masalah kewangan nombor 3 yang Tuan Akmal tadi bagi tahu, 327 kes. Cemburu, cemburu pun ada juga, 312 kes. Penagihan dadah pun ada 309 kes dan campur tangan pihak ketiga, maknanya keluarga mentua macam tadilah, 177 kes. So maknanya itu dia punya pecahan daripada statistik daripada JKM. Kita bagi tahu ni info daripada JKM, maknanya apa yang ditunjukkan itulah yang datanya, itulah kata numbers doesn't lie. Number tu tak menipu, dia kata itu kan. Kalau ditunjuk tu itulah dia. Sebab statistik ganasan ni Puan Nawin, sekitar tahun 4,963 kes di antara Januari sehingga November 2018. Ni kita ambil tempoh yang ke belakang sikit. Kalau kita, dan kalau boleh kita tengok daripada tahun 2010 sampai 2017 ada sebanyak 57,519 kes keganasan rumah tangga melibatkan wanita. So banyaklah kes-kes keganasan rumah tangga ni. Ni statistik yang kita kata berjaya kita perolehi untuk kita kongsikan dengan penonton sekalian. Okey, memang makin meningkat kan kalau ikutkan. Dah putus. Tuan Syarafi?
Okey, mengikut daripada statistik-statistik yang Tuan Syarafi kongsikan tadi tu, jumlah dia bukan main lagi, dah main Bukan ribu-ribu main je. sikit, dia bukan main ribu dah Puan Awin, dia main puluh ribu. Kes melibatkan ganasan rumah 10,000 tangga dah dia kalau main kita puluh ribu. corak-corak. Sebab kita ambil tempoh 7 tahun ke bawah. Sebab apa? Mungkin ada kalangan follower yang tertanya, kenapa ambil 2010 sampai 2017? Kenapa tak ambil yang 2018 dan 2019? Bukan tak boleh ambil. Yang kita ambil yang 2010 sampai 2017 tu pun dah banyak dah menunjukkan angka dia. Yang 2018 2019 Tapi lagilah banyak. Faham tak? tapi ada Tuan Syarafi ada jumpa tak dalam dapatan-dapatan tu dia ada kategori-kategori kan tak, mana yang Muslim dengan non-Muslim punya masalah? Ada tak jumpa statistik yang di kalangan Muslim tu berapa, mana yang lagi banyak ke? Ada jumpa tak? Hello? Hello Tuan Syarafi, dengar ke soalan saya tadi? Lain mencemburui beliau. Betul. Lain sangat mencemburui kita ni. Tajuk hangat. Putus-putus pula. Tuan Syarafi? Hello. Hello. Ya, dengar tak soalan saya tadi? Soalannya ulang sekali lagi. Okey, dalam dapatan yang Tuan Syarafi cari tadi tu, maklumat tu penting, betul. Cumanya ada jumpa tak dia punya kiraan peratus dia mana lagi banyak? Aduan keganasan dari Muslim ke ataupun non-Muslim? Dia Untuk ada tak buat? yang pecahan berkenaan dengan Muslim dan non-Muslim tu saya tak dapat secara figure tepat. Maksudnya yang kita dapat tu secara umum. Maknanya apa yang kita dapat kita cuba cari dan tengok macam mana berlakunya. Sebab kalau kata nak tengok dapatan secara pecahan gender pula pun lagi satu masalah. Lelaki berapa ramai, perempuan berapa ramai, sebab bukan perempuan je jadi mangsa ganasan, lelaki pun menjadi mangsa ganasan. Betul. Ada itulah. Walaupun lelaki jadi mangsa keadaan, undang-undang tak membiarkan lelaki terus dianiaya. Sebab tu kita ada perbubaran perkahwinan secara fasa, dan dia pun bagi tahu suami ataupun isteri. Dia bukan bagi tahu isteri saja, suami ataupun isteri. Ya, jadi jangan salah faham. Ramai yang terniaya orang kata wanita, betul. Tapi tak terlepas juga kaum suami terniaya ada juga. Ya, betul. Okey Tuan Syarafi, kita dah berada di penghujung sangat dah ni. Okey, sebagai pengamal undang-undang dan yang tahu berkenaan dengan domestic violence yang dikongsikan tadi. Jadi punca kita dah tahu, siapa jadi mangsa kita dah tahu, syarat-syarat, tempoh masa nak buat laporan, kaedah-kaedah prosedur semua kita dah tahu. Okey, jadi boleh kongsikan bagaimana langkah-langkah yang patut ataupun perlu diambil oleh mangsa sebelum, semasa dan selepas kejadian. Sebelum, semasa dan selepas kejadian. Baik, untuk langkah-langkah sebab tujuan kongsikan langkah-langkah ni sebab kita tak nak macam yang ada soalan daripada Munirah Murad ke kalau tak silap saya tadi, dia bertanya tentang masa. Kita tak nak mahkamah deny benda tu disebabkan tempoh masa tadi. Kongsikan. Kalau kata dari sudut langkah dia sebelum berlaku, kita pun tak tahu bila benda tu berlaku. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita kena penuhkan kita punya pengetahuan kita dengan sebanyak mungkin ilmu berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga. Tu perkara yang sebelum. Sebelum ni biasa kita ambil orang kata klise, maknanya kita ambil benda yang dah memang kita tahu. Sebelum memang kita wajib penuhkan kita punya diri kita dengan ilmu dan sebagainya supaya kita tahu langkah dia.
semasa benda tu berlaku. Mana bila berlakunya kejadian keganasan rumah tangga tu. So apa yang kita boleh buat, kita kena ingat, memorize, kita kena tahu benda yang berlaku tu mengakibatkan kesan dia macam mana pada diri kita sebagai suami ataupun isteri. Dan kemudian selepas daripada benda tu berlaku, cepat-cepat kita buat laporan polis macam saya cakap tadi lah, buat laporan polis. Lepas tu buat kalau kata melibatkan kecederaan, buat kepada laporan medical report. Kemudian kalau boleh terus cepat-cepat appoint mana-mana peguam. Kalau kata dari sudut kemampuannya terbatas, mungkin ada orang kata lantik peguam mahal, kena bayar banyak ni, banyak tu dan sebagainya. Jangan risau. Kita ada peguam daripada kerajaan. Kerajaan pun sediakan juga perkhidmatan peguam untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan. Maknanya jangan kita nak menidakkan perkhidmatan peguam. Ini orang kita, dia terus dituju peguam swasta. Tu yang masalah. Sedangkan kita ada pilihan. Bila kita ada pilihan, dia kena fikir hidup ni adalah pilihan. Jadi bila ada pilihan, kita boleh pilih mana yang kita nak. Kita nak bahagia atau derita. Kalau kita nak bahagia, kita kena penuhkan ilmu kita dengan kita punya pengetahuan kita dengan ilmu. Mana kita dah ada ilmu, jadi kita tahu macam mana kita nak applykan, bila kita nak applykan. Tapi janganlah sampai isu kecil pun nak dibesarkan. Itu saya kata. Macam Puan Awi kata tadilah. Isu kata komunikasi, masalah komunikasi. Benda boleh bincang, buat apa gaduh. Betul tak? Betul. Tapi trend orang sekarang benda boleh gaduh, buat apa bincang. Itu silap dia tu. Itu masalah tu. Kalau boleh Puan Awi, saya suka saya petik daripada terjemahan surah Ar-Rum ayat 21. Dalam terjemahan surah Ar-Rum ni dia bagi tahu, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu suami isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Maksudnya dalam ayat Quran sendiri Allah dah bagi tahu dah, aku ciptakan kau ni daripada kalangan kau sendiri bukan untuk bergaduh. Aku ciptakan kau ni untuk berkasih sayang dan belas kasihan antara suami dan isteri. So kalau benda ni pun kita tak boleh nak implementkan, tak boleh kita nak fahamkan, jadi apa lagi benda yang kita nak guna? Maknanya itu source utama kita, Al-Quran. Kan? Memang kita boleh rujuk kepada hadis, tapi yang utama ni kita akan rujuk pada Al-Quran dulu. Baru kita rujuk kepada hadis. Betul. Okey. Dan jika berlaku macam ni, kesimpulan akhirnya? Kesimpulan akhirnya kalau kata sampai setahap dah sampai lebam-lebam, sampai dah patah riuk, janganlah kekal lagi dalam perkahwinan, sebab sudah tidak ada sakinah mawaddah warahmah lagi dalam perkahwinan, yang memang kita nampak toksiknya perkahwinan tu hanya disebabkan aku kekal dalam perkahwinan ni sebab aku sayang anak-anak. Bukan. Isu anak-anak, isu yang lain. Yang utamanya adalah kebahagiaan diri kita sendiri sebagai suami ataupun isteri. Anak-anak dia ada rezeki yang Allah dah tetapkan untuk dia. Ya, betul. Saya setuju. Okey. Jadi ni ada lagi Okey. Sepanjang PKP banyak aduan kes keganasan rumah tangga yang diterima. Perkongsian hari ini sangat membantu untuk lebih faham mengenai kes seperti ini dari sudut lain. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada yang sudi menonton malam ni. Moga bermanfaat dan sampai-sampaikan ilmu yang diterima tadi tu. Kan, bukan senang kita nak online ni. Ya, betul. Ini kita punya sahabat kita. Sahabat Tuan Khairul Hafiz. Tuan dan Puan. Terima kasih Tuan Khairul Hafiz. Betul. Admin bagi sokongan isu mahkamah syariah. Okey, dan lagi satu ni yang bukan calang-calang dia punya pujian ni. Mana tadi? Puan Mama Akmal pun terbaik. Okey. Okey, yang ini pujian. Mantap ahli panel kali ini. Tuan Mawardi Muhammad. Terima kasih Tuan Mawardi sudi menonton. Tuan Mawardi ni sahabat saya di Pahang daripada di Pahang lah. Sama-sama orang kata susah senang bersama lah orang kata.
Dia dah senang kan? Okey, sama-sama Puan Suzani Isa, insyaAllah. Nanti kalau ada apa-apa persoalan, boleh kita terus kongsikan nanti. Kemudian cadangkan sahaja, insyaAllah kita akan Boleh cuba merungkai. insyaAllah. Okey, jadi saya percaya dah 1 jam 39 minit. Okey, Terlebih jadi ya. kita pun sudah pun berada, terlebih dah, terlebih 39 minit. Tapi tak apa, sebab tajuk dia, tajuk dia bukan Tajuk dia agak sahaja berat. top. Kalau kita nak explain kan, memang tak cukup masa. Betul, tak cukup. Tambah pula dengan soalan-soalan yang memang dah ditanya, jadi memang kita jawab, memang kita akan drag lah masa tu. Okey, jadinya terima kasih banyak-banyak Tuan Muhammad Syarafi di atas perkongsian tajuk yang mana boleh rasa lega sikit lah kepada mangsa-mangsa ni tadi. Kan Terima kasih saya ucapkan dengan kepada ucapan Puan terima Nawin lah. kasih banyak-banyak. Terima kasih sebab sudi menjemput dan berkongsi pengalaman serba sedikit, dan kita harapkan perkongsian malam ni dapat manfaat lah semua orang yang mendengar. Sebab untuk pengetahuan Puan Nawin, tajuk ni saya dah bawa ke saya punya social media yang lain untuk diwar-warkan supaya semua orang boleh tonton benda ni. Dan tajuk ni dapat perhatian daripada orang yang agak well known jugalah. Jadi itu yang kita cuba bagi yang terbaik. Bukannya betul. Kita tak adalah banyak sangat ilmunya, tapi kita cuba berkongsi yang terbaik lah. Kita terjemahkan apa yang kita ada dapat daripada pengalaman tu, kita terjemahkan dan dikongsikan. Kan? Betul. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi Tuan Syarafi. Bertemu Sama-sama, kita di lain siaran, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia perkongsian daripada Peguam Syar'i hipster kita Muhammad Syarafi Muhammad Saleh. Okey, jadi saya percaya ramai yang mendengar dan ramai yang mungkin insya-Allah terjawab apa yang terbuku dalam hati sebab ada masih ramai yang dah pun menjadi mangsa tapi dia lebih pegang kepada sabar. Sabar itu bagus, betul. Lebih kepada pendam. Pendam pun bagus, tapi lama-lama kalau kita pendam, tak kongsi bagaimana cara nak buat selepas itu, tak mencari alternatif yang lain untuk contoh pergi ke pusat kaunseling contohnya, mediator contohnya, peguam syar'i sendiri contohnya, untuk berunding, dapatkan hikmat rundingan terlebih dahulu bagaimana nak buat sekian. Lama-lama dia akan jadi depression. Depression tu dia akan memudaratkan diri sendiri utamanya memudarat diri sendiri. Bila mana dah depression, benda kecil pun akan jadi besar. Okey, jadi bila berlaku sahaja keganasan rumah tangga ni, saya lebih katakan pukul lah. Pukul tu kita nampak dia punya zahir dia tu. Bila mana dah ada angkat tangan, suami dah berjaya letakkan kekasaran atas tubuh badan isteri tadi, saya percaya benda tu bukan lagi tanda kasih sayang. Okey, bukan tanda lagi kasih sayang. Sedangkan kalau niat nak mengajar sekalipun, tinggalkan tempat tidur sahaja dahulu, bukan terus naik tangan. Jadi isteri sahaja yang kenal bagaimana suaminya. Selagi boleh sabar, teruskan bersabar, itu yang terbaik. Okey, tapi dalam masa yang sama mendoakan diri sendiri tabah, doakan diri sendiri kuat dalam menghadapi, dan dalam masa yang sama doakan juga agar suami kita berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, moga perkongsian hari ini berjaya menjawab segala persoalan yang bermain di minda. Mungkin kita ada dengar sahabat kita, jiran kita, keluarga mertua kita menjadi mangsa, tapi kita tak tahu. Tak tahu macam mana nak bagi pendapat. Jadi kongsi-kongsikan
ilmu yang dah dapat hari ni pada teman-teman yang lain insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton dan akan menonton. Terima kasih, dan kepada semua follower saya juga terima kasih kerana saya lebih bersemangat bila mana followers mengajukan soalan-soalan, dan insya-Allah kita akan cuba sajikan lagi perkongsian yang boleh kata memang realiti yang berlaku. Kita akan cuba kongsikan. Stay at home, kita jaga kita supaya rantaian COVID-19 berjaya dihapuskan, dan hari ni positif COVID yang paling sedikit, betul? Okey, jadi semoga ceria-ceria selalu, sihat-sihat selalu, kita jaga kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.